Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda kini bersama saya Fansurina Abdullah dalam rangkuman berita seminggu yang membawakan berita-berita terkini di Pahang. Pada minggu lalu, Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosli Wan Ismail telah melakukan lawatan kerja ke kawasan Dewan Negeri Jelai dan daerah Lipis. Dan pada kesempatan itu, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosli turut berkesempatan bertemu dengan seorang penerima sumbangan bagi membantu membiayai kos perubatan Black Diamond Anemia yang dihidapi adik puteri Darlina Safia berjumlah RM43,830. Sebelum kita ikuti laporan pada hari ini, mari saksikan rakaman khas adik Darlina Safia di Kuala Lipis. Saya mewakili keluarga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang atas kesudian beliau memberi sumbangan dalam membiayai kos pembiayaan pembedahan pemindahan sum-sum tulang anak saya yang telah dijalankan pada 16 Jun yang lepas. Itu tadi video adik puteri Darlina Safia. Semoga adik Darlina segera sembuh dan sihat. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita ikuti laporan berita seminggu yang telah disediakan. Kerajaan Pahang menerusi Jabatan Kerja Raya JKR Pahang dalam proses menyiapkan jalan raya bernilai 11.7 juta ringgit bagi menghubungkan 37 perkampungan orang asli di Lipis. Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosli Wan Ismail berkata, laluan sepanjang 15.4 km itu bermula dari Pos Betau dan berakhir di Pos Renjang dijangka siap pada April 2022, iaitu dalam tempoh kira-kira 18 bulan. Jalan ini juga memberi manfaat lebih kepada 4,000 penduduk di sepanjang jalan tersebut dan melibatkan beberapa buah kampung di mana ini boleh memudahkan perjalanan dan sekaligus dapat menurun kadar kececeran di kalangan sekolah. Kerana bila siap jalan ini nanti mereka boleh berulang alik daripada rumah mereka berbanding dengan sekarang mereka terpaksa menetap di asrama. Dan kadang-kadang bila mereka balik ke kampung, mereka enggan datang pula ke sekolah kerana mereka terpaksa menetap di asrama. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Perasmian Pelaksanaan Projek Jalan Pos Betau ke Kampung Semoy Lama, Pos Lenjang bagi kawasan Dewan Negeri Jelai, daerah Lipis, Jumaat lalu. Belia disaran untuk menjadi lebih proaktif jika mahu mencipta kejayaan dalam hidup dan tidak hanya menunggu arahan sahaja. Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosli Wan Ismail berkata, golongan belia mempunyai sifat resilient atau daya tahan yang tinggi dan mereka seharusnya lebih dinamik. Program belia pada hari ini, saya sebagai ketua di peringkat negeri Pahang ni berasa sangat bangga lah ya, kerana pertama kali dalam sejarah di mana kita mendapat anugerah belia di peringkat negara, iaitu belia dan beliawan ni. Dan ini merupakan satu kejayaan yang sepatutnya belia-belia di negeri Pahang harus bangga dengan kejayaan ini. Dan yang keduanya, saya juga berasa begitu teruja dan bangga juga kerana kita mendapat peringkat kedua di peringkat kebangsaan, iaitu pertubuhan belia-belia. Dan ini sesuatu yang sangat harus kita contohi, harus kita pelajari bagaimana mereka boleh mencipta kejayaan. Beliau berkata demikian pada Majlis Penyampaian Anugerah Perdana Belia Negara 2020 peringkat negeri di Dewan Kompleks Yayasan Pahang di Kuantan Selasa lalu. Golongan belia disaran meningkatkan pembangunan diri dan memanfaatkan peluang yang disediakan kerajaan menerusi Belanjawan 2020 yang telah dibentangkan baru-baru ini.
Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosli Wan Ismail berkata, pelbagai peluang yang disediakan kerajaan menerusi pembentangan belanjawan tersebut merangkumi pelbagai aspek dan bidang yang boleh dimanfaatkan golongan tersebut. Beliau berucap demikian pada jamuan malam Menteri Besar Pahang merangkap Ahli Dewan Negeri Jelai bersama pemimpin belia kawasan Dewan Negeri Jelai di perkarangan pejabatnya di Sungai Koyan di Lipis Jumaat lalu. Kerajaan Pahang bersetuju menukar nama jalan silang di Bandar Lama Kuala Lipis kepada Jalan Tan Sri Abdul Razak sebagai menghargai jasa dan bakti pemimpin itu. Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosli Wan Ismail berkata, penjenamaan semula jalan itu merupakan inisiatif kerajaan negeri selain menyatakan rasa penghargaan terhadap pemimpin terdahulu yang banyak menabur bakti dalam pembangunan sesuatu kawasan. Sebelum ini dikenali sebagai jalan silang ataupun cross street. Kemudian kita dapati bila berlaku perubahan masa dan sebagainya sudah tidak sesuai lagi dengan nama tersebut, dan kita memikirkan kita ada seorang tokoh di Lipis ni dan juga di Pahang yang berasal daripada Lipis yang kita kerajaan negeri merasakan patut diberi penghargaan dan satu penghormatan, dan kita telah memutuskan untuk menukarkan nama ini daripada Jalan Silang kepada Jalan Tan Sri Abdul Razak. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis penjenamaan semula Jalan Silang kepada Jalan Tan Sri Abdul Razak di Bandar Lama Kuala Lipis Sabtu lalu. Kerajaan Pahang telah meluluskan sebanyak 143 projek perumahan rakyat satu Malaysia Prima Pahang di seluruh negeri ini melibatkan sebanyak 33,434 unit rumah. Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Wan Rosli Wan Ismail berkata, ini berikutan permintaan yang tinggi di kalangan rakyat Pahang dan mendapat tempat di hati rakyat sejak beliau menjadi pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Perbandaran. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penyerahan kunci projek perumahan rakyat satu Malaysia Prima Pahang Kuala Lanar di Dewan Residen di Lipis Sabtu lalu. Pahang seharusnya tidak lagi bergantung penuh pada sumber asli seperti balak, mineral dan pertanian tradisional dalam menjana perkembangan ekonominya. Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak berkata, tumpuan kini terarah kepada usaha menarik lebih banyak pelaburan asing yang mampu membawa teknologi dan pemodenan. Menyedari situasi ekonomi yang perlahan akibat pandemik COVID-19, Datuk Seri Dr. Salihuddin mengingatkan agar semua yang terlibat perlu bersedia keluar dari belenggu wabak ini dan mengusahakan insentif kepada pelabur-pelabur dalam membangunkan semula ekonomi negeri. Beliau berkata demikian pada majlis penutup program perangkaan pelan insentif khas pelabur asing negeri Pahang 2021 hingga 2023 di Geo Resort and Hotel di Genting Highland Sabtu lalu. Kerajaan Pahang menjangkakan kesan pemulihan dan pemeliharaan di Tasik Chini akan dapat dikembalikan secepatnya dalam tempoh 10 tahun lagi. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar, Perladangan dan Komoditi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar Haji Syamsuddin berkata, kawasan Tasik Chini seluas 4,900 hektar itu telah diwartakan sebagai hutan simpan kekal dan tempoh bagi kawasan ini kembali pulih adalah dianggarkan dalam tempoh 10 hingga 20 tahun akan datang. Katanya kawasan ini juga telah diisytiharkan sebagai tapak rizab biosfera oleh Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO pada 2009. Pewartaan Tasik Chini sebagai kawasan hutan simpan kekal adalah salah satu usaha pemulihan dan pemeliharaan kawasan itu. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Alam Sekitar Negeri Pahang yang bertemakan Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama di Pusat Penyelidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM di Tasik Chini di Pekan Sabtu lalu. Skuad Bencana Pahang yang terdiri daripada 18 badan bukan kerajaan NGO terus bersiap siaga untuk memberi sokongan utama kepada agensi kerajaan dalam menghadapi sebarang kemungkinan bencana.
Pengerusi Jawatan Kuasa Sumber Manusia, Belia, Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Johari Haji Hussein berkata, usaha berkenaan melibatkan 100 orang sukarelawan dan 50 buah kenderaan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas Majlis Pelancaran Skuad Bencana 2.0 bersama NGO Negeri Pahang bagi persediaan monsun Timur Laut di Yayasan Pahang di Kuantan Selasa lalu. Pengurusan Masjid Kampung Serundalam di Nenasi terharu selepas impian untuk mendapatkan pembesar suara tercapai apabila bakal menerima sumbangan RM15,000 daripada Kerajaan Pahang. Perkara itu diumumkan oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif yang juga Ahli Dewan Negeri Bebar selepas beliau menunaikan solat Jumaat di masjid itu Jumaat lalu. Ahli Jawatan Kuasa Masjid Kampung Serundalam, Ustaz Abdul Rahim Omar berkata, sebelum ini pihak masjid telah merancang untuk mendapatkan sumbangan orang ramai dan memohon kepada pihak berwajib bagi membiayai pembelian pembesar suara yang baharu. Kerajaan Pahang akan mempertimbangkan untuk memberi kelonggaran waktu operasi kepada para peniaga kecil di negeri ini berikutan pandemik COVID-19. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Abdul Rahim Muda berkata, perkara ini akan dibawa kepada kerajaan negeri sebelum diputuskan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas sesi town hall bersama ahli majlis pihak berkuasa tempatan PBT Negeri Pahang di Dewan Utama Majlis Perbandaran Kuantan MPK di Kuantan Selasa lalu. Laporan itu tadi mengakhiri rangkuman berita seminggu pada kali ini. Jangan lupa patuhi saranan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Amalkan 3W itu wash, kerap membasuh tangan, wear, memakai pelitup muka dan warn, peka terhadap arahan KKM. Elakkan 3S iaitu sembang dekat, berada di tempat yang sempit dan kawasan yang sesak. Teruskan bersama Pahang Media untuk mendapatkan pelbagai berita dan maklumat terkini di negeri Pahang. Jangan lupa like, subscribe dan share Pahang Media di Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Anda juga boleh mendapatkan berita terkini di Pahang menerusi portal pahangmedia.my. Baiklah, sampai jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.